KPM. Didik TV KPM. Okey, Mira, hari ini kita nak belajar adab menuntut ilmu. Wah, adab menuntut ilmu. Ya, Mira. Ustazah, saya ada satu soalan nak tanya Ustazah. Ya, apa tu? Ustazah, izinkan saya bertanya, apa yang dimaksudkan dengan adab tu Ustazah? Adib saya tahulah, adib tu kawan saya. Okey, bagus Mira soalan tu. Okey, saya suka cara Mira bertanya dengan penuh adab dan sopan. Okey, jom kita sama belajar. Wah, okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Wah, adab menuntut ilmu. Assalamualaikum. Salam ceria kepada semua murid-murid yang sedang menyaksikan slot tahap 1 di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda bersama saya, Kak Syamira Nazir, di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tahun 3 dengan tajuknya Ilmu Dituntut, Adab Dipelihara. Wah, menariknya tajuk kita hari ini tentang ilmu dan adab, dua perkara yang cukup rapat dan berkaitan. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang guru penyampai yang cukup ceria dan berpengalaman, iaitu Ustazah Rohani Ismail. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mira. Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Mira apa khabar? Mira sihat Ustazah. Alhamdulillah ceria, cantik Mira. Terima kasih Ustazah. Ustazah apa kurangnya. Baik Ustazah, sebelum kita bincangkan tajuk kita pada hari ini tentang ilmu dituntut, adab dipelihara, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Wan Nur Adli bin Tengah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Assalamualaikum Cikgu Adli. Sihat Cikgu? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Cikgu sentiasa ceria dan murid-murid di rumah pastinya teruja nak belajar bersama-sama. Dan untuk hari ini, kita bersama dengan kawan-kawan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum. Hai. Mana murid-murid tu? Wah. Apa khabar adik-adik? Silakan Ustazah. Okey, hari ini kita bersama dengan murid-murid Ustazah. Okey, yang pertama Nik Muhammad Hafiz Dani dari Kelantan . Okey, apa khabar Hafiz? Hai. Hai Hafiz. Bye. Dengar tak? Okey, yang kedua adik murid Ustazah Muhammad Arif Zikri bin Zaini dari Putrajaya. Hai. Okey, yang ketiga Nik Muhammad yang ketiga adik Zakwan Adik Zakwan. Dan yang keempat dia adik Amanda. Okey. Ni dari sekolah Ustazah lah. Okey, sihat semua? Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Ada pengawas sekolah, ada ketua kelas. Ceria kelas kita hari ni. Baiklah Ustazah, murid-murid kita dah kenal. Dan untuk hari ni, apa yang Ustazah nak tekankan dalam kelas kita untuk segmen ini? Okey, jom kita mulakan kelas kita. Okey, boleh lihat gambar yang Ustazah tunjukkan dalam slide ni. Sebelah sana, cuba teka gambar apa tu? Di dalam kelas, kan? Cuba teka Mira. Saya teka? Mira teka. Gambar yang pertama, guru sedang mengajar di hadapan, tetapi ada murid di belakang kelas sedang rancak berbual cikgu. Okey, yang kedua? Yang kedua, gambar kedua? Guru tanya soalan kepada muridnya dan ada murid yang angkat tangan untuk menjawab soalan. Ya, betul. Ini kita nak belajar tentang apa agak-agaknya? Murid-murid dan juga Mira. Kita belajar tajuk Pendidikan Islam tahun 3 yang bertajuk Ilmu Dituntut, Adab Dipelihara. Okey, boleh tumpukan murid-murid di rumah dan juga di Google Meet boleh tumpukan perhatian. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita lebih afdal kita baca doa dulu, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan semua murid-murid. Okey, semua tanda tangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan dalil ya. Okey, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Okey, maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu ialah fardu. Fardu itu ialah wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, baik. Jadi kita nak belajar hari ini Mira, kita tentang apa itu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Okay, kita menuntut, kita terbahagi kepada dua ilmu. Pertama, ilmu fardu ain, kita lihat ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Setiap orang mesti wajib kuasai ilmu fardu ain. Contoh seperti solat fardu yang 5 waktu kan, yang wajib, zakat, rukun Islam, rukun iman lah. Dan juga belajar ilmu agama, itu fardu ain. Okey, manakala fardu kifayah, ilmu yang wajib dikuasai. Okey, murid-murid boleh lihat dekat slide yang ustazah merahkan, iaitu sebahagian umat Islam. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam itu fardu kifayah. Contohnya Mira, seperti solat jenazah. Sekiranya dah ada sebahagian, dah ada sekumpulan orang yang mengerjakan solat jenazah itu, jadi kita yang ada masalah tak dapat, kita nak pergi bersama untuk solatkan jenazah, tak wajib bagi kita, kerana ia adalah ilmu fardu kifayah. Maknanya dah ada orang yang dah laksanakan solat jenazah. Contoh macam pekerjaan, macam ustazah menjadi guru, Mira menjadi host, kan, mungkin ada yang dalam bidang perubatan, kan? Doktor, kerja sebagai tentera, kan. Itu adalah fardu kifayah. Kita akan menuntut ilmu untuk bekerja sebagai doktor, apa semua tu. Okey, iaitu kita lihat apa kepentingan. Jom murid-murid semua, kita lihat apa kepentingan kita belajar ilmu fardu ain dahulu. Okey. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi contoh solat 5 waktu, solat fardu. Ya, maknanya kita melaksanakan perintah yang Allah suruh sebaik-baiknya ke atas setiap diri kita, setiap individu kena buat. Hafiz Dani, Alif, Amanda, Zakwan memang kena buat. Ke tak buat, sebab benda tu wajib. Kalau benda wajib tak buat, berdosa. Okey, itu jelas. Okey, yang keduanya, dapat membentuk peribadi yang sempurna. Apabila kita mengerjakan perintah Allah dengan sempurna, perkara yang wajib, dapat membentuk diri kita menjadi insan yang lebih sempurna. Okey, jelas ya? Okey, kalau tak jelas nanti murid-murid boleh tanya ustazah. Okey, yang seterusnya, menegakkan syiar Islam. Okey, memang semestinya lah apabila kita menunaikan perintah Allah, kita dapat menegakkan syariat Islam dan hidup yang terakhir, hidup bahagia dan sejahtera. Kita akan rasa tenang Mira bila kita buat semua perintah Allah, ya Allah dan Nabi Muhammad dan hadis Nabi, kan. Kita semua kita ikut, kita akan bahagia, kita akan sejahtera. Okey, apa pula kepentingan kita nak belajar ilmu kifayah? Ustazah nak minta adik Hafiz Dani lah. Baca yang pertama, isi yang pertama. Silakan Hafiz Dani. Silakan. Mewujudkan. Nampak? Boleh nampak slide? Boleh. Yang pertama, mewujudkan
masyarakat yang bekerjasama. Ya, bagus. Bila kita macam kita solat jenazah tadi dapat mewujudkan kan, kita melaksanakan fardu kifayah tadi dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okay, seterusnya melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang, contoh yang pelbagai pekerjaan tadi. Baik. Dan meningkatkan ekonomi secara tak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Dan yang terakhir, umat Islam bertambah maju. Okey, Ustazah nak tanya murid-murid Ustazah yang hebat kat sini. Okey, Ustazah. Memandangkan masa kita pun agak terhad, saya kira penjelasan Ustazah pun dah jelas walaupun dalam masa yang singkat, tetapi jangan ke mana-mana. Murid-murid dalam talian pun sama juga, kena sentiasa fokus kerana Ustazah akan soal kita bersama-sama selepas ini, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana tahu, teruskan setia menonton bersama dengan kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Imam Malik radhiyallahu anhu ada berpesan, pelajarilah adab sebelum pelajari ilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya dan betapa tingginya nilai adab itu dalam proses mencari ilmu. Dan di segmen ini, kita akan belajar pula kawan-kawan tentang adab-adab semasa menuntut ilmu. Jadi silakan Ustazah. Ya, terima kasih Mira. Okey, jom murid-murid Ustazah kita teruskan dengan adab-adab menuntut ilmu. Okey. Kita lihat yang pertama iaitu adab menuntut ilmu yang pertama ia ikhlas. Kita mestilah ikhlas untuk kita menuntut ilmu. Kalau tak ikhlas, ilmu itu kita tak akan dapat dengan berkat. Okey, yang seterusnya sentiasa berdoa. Seperti mana di awal kelas tadi Ustazah memulakan dengan doa. Dengan doa nanti Allah akan berkati dan kita akan lebih dapat faham ilmu itu dengan baik. Dan seterusnya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan malaikat Jibril, kan? Surah menghafaz surah Al-Alaq. Dan begitu juga dengan imam kita Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan gurunya Imam Malik dengan bersungguh-sungguh dari seorang yang miskin, dia pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh jauh tempat dia pergi, kan? Okey, jadi murid-murid di rumah tu juga kena bersungguh-sungguh apabila belajar di sekolah nanti, ya. Okey, seterusnya sabar. Kita hendaklah ada sifat sabar dalam diri kita dalam menuntut ilmu. Tak semestinya sekiranya kita kurang percaya pada peperiksaan semester pertama, kita terus bangun dan kita berusaha untuk lebih berjaya pada peperiksaan yang seterusnya. Kita jangan kecewa. Ya. Seterusnya kita kena adab menuntut ilmu dengan menjaga masa. Kita jangan menunggu guru yang datang untuk memberi ilmu kepada kita. Sebaik-baiknya kita yang mencari guru. Kita standby sekarang ni dalam kelas, kita standby dalam bersedia dalam kelas, guru masuk ikut waktu, kan, ikut jadual. Jadi jangan bising, bersedia dengan buku teks, buku tulis di atas meja. Bila dah mula kelas, kita teruskan. Okey, itu menjaga masa. Dan yang terakhir, menghindarkan diri kita dari melakukan dosa. Apabila kita membuat maksiat, membuat dosa, contoh seperti kita dekat gadget, kita lihat benda kat YouTube yang tidak baik, boleh memberi kesan kepada kita, Mira. Dan murid-murid, jadi apa, ilmu itu cahaya. Jadi dia tak dapat masuk ke dalam hati kita yang gelap. Jadi kita elakkan dari melakukan sebarang dosa maksiat mata, mulut, telinga, macam-macam lah. Okey, seterusnya Ustazah nak uji tadi daripada adab-adab ini, ikhlas, berdoa, sabar, menjaga masa, kesungguhan untuk ilmu, menghindarkan daripada dosa. Okey, Ustazah nak murid-murid Ustazah dia yang Google Meet ni pilih sampul mana yang dia nak. Okey, angkat tangan. Siapa nak merah? Siapa nak hijau? Siapa nak... Okey, Alif nak warna apa, Alif? Alif nak warna apa, Alif? Ustazah nak tanya soalan ni. Merah. Alif nak warna merah. Okey, bagus Alif. Okey, Alif, boleh sebut tak Alif? Apa adab menuntut ilmu? Yang Alif dapat daripada kelas tadi.
Ikhlas. Oh, okey, betul ikhlas. Okey. Ikhlas. Okey, tadi dekat slide tadi dah tak dah tak nampak kan? Okey, diingat Mira. Murid kita ingat tadi antaranya ikhlas. Kita kena ikhlas dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya. Okey, Hafiz Dani, warna apa nak? Hafiz? Biru. Okey, Warna biru. Okey, apa adab menuntut ilmu yang Hafiz lakukan selama ini, Hafiz? Sabar. Okey. Wow, tepat sekali. Wah, betul lah, Hafiz. Betul lah, tahniah. Okey, Kak sabar. Mira boleh sambil-sambil bagi reward. Saya berapa Ustazah ganjarannya? Ganjarannya satu-satu. Satu-satu untuk setiap yang seorang jawab. satu dulu. Okey, Okey, Ustazah. betul. Kita letak dekat peta aiting, peta buih ini sabar, ya. Okey, seterusnya. Siapa? Okey, Alif Zakwan. Warna apa? Alif pilih. Apakah ada adab yang Zakwan, bukan Alif, maafkan Ustazah. Okey, apakah ada adab yang Zakwan laksanakan sepanjang menuntut ilmu di sekolah? Silakan Zakwan. Kalau apa Zakwan? Zakwan nak Kala pilih. hijau. Adab Kala kala hijau. hijau. Okey, Ustazah buka ya. Okey. Okey, apanya adabnya Zakwan yang Zakwan telah laksanakan di sekolah? Menjaga masa. Menjaga masa. Menjaga masa. Menjaga masa. Okey, yang sampul Ustazah ni betul, menjaga masa tu betul. Tadi kita belajar. Okey, di dalam sampul hijau yang Zakwan pilih ni adalah sentiasa berdoa. Okey, tepat jawapannya. Betul juga Ustazah. Betul. Wah, tahniah Tahniah, Zakwan. Okey, berikutnya Ustazah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, Okey, Amanda. Amanda. Okey, sampul kuning. Betul? Okey, apa yang ada? Boleh jawab Amanda, apakah ada adab yang Amanda telah amalkan sepanjang menuntut ilmu di sekolah Amanda? Sentiasa berdoa. Ya? Sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Ya, tadi dah ada sentiasa berdoa. Menjaga masa penting tak Amanda menjaga masa? Penting tak? Penting. Penting. Ya, betul. Jadi betul, Okey. Ustazah? Jadi betul. Tepat sekali tahniah Amanda. Jadi menjaga masa dalam menuntut ilmu. Okey. Kita tidak boleh kita tidak boleh menjadi seorang tidak berdisiplin. Kita sentiasa kena menjaga masa. Okey, masa ini untuk subjek pendidikan Islam. Masa kedua dah cikgu keluar, ustazah keluar, Ada pelajaran lain pula. matematik ke bahasa Inggeris. Jadi kita keluarkan buku mengikut masa. Baiklah Ustazah. Okey, ada sedikit lagi penambahan daripada Ustazah. Okey, jadi Ustazah yakin murid-murid Ustazah dalam Google Meet dan juga di rumah memahami apa adab yang menuntut ilmu yang kita belajar sebentar tadi. Itu ikhlas, sentiasa berdoa, bersungguh-sungguh itu memang kena sentiasa kita terapkan dalam diri kita. Untuk mendapat lebih faham ilmu itu dan lebih orang kata berkat ilmu yang kita belajar itu. Sebagaimana kisah Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Kisah ni lah yang nak dengar ni Ustazah. betul. Tapi kita akan berhenti berehat. Betul. Sebab kisah ni cukup menarik kawan-kawan tahu. Apa kisah Luqman Al-Hakim nasihatkan dekat anaknya nak tahu, kita akan sambung semula selepas ini. Jangan ke mana-mana tahu. Kita akan berhenti berehat seketika. Didik TV KPM. Agama kita, agama Islam cukup menggalakkan umatnya untuk terus mencari ilmu tanpa henti, seperti mana Rasulullah kita sendiri yang berguru dengan malaikat Jibril. Jadi di segmen ini kita akan belajar pula dengan Ustazah apa sebenarnya kepentingan dalam beradab sewaktu menuntut ilmu ni. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Mira. Jom murid-murid Ustazah di rumah dan juga di Google Meet kita sambung tajuk kepentingan mengamalkan menuntut ilmu. Apakah pentingnya kita beradab ketika menuntut ilmu? Okey. Yang pertama, ilmu bertambah berkat.
Okey, sudah mestinya ilmu yang kita dapat itu akan menjadi berkat. Kita akan ingat sampai kita dewasa nanti, Mira. Betul. Okey. Apa yang cikgu kita ajar daripada tahun 1 kan? Kita ingat lama. Okey, yang seterusnya bermotivasi untuk belajar. Okey, sekiranya kita kita mengamalkan adab-adab berilmu, menuntut ilmu tadi, kita akan sentiasa bermotivasi tinggi untuk belajar. Hari-hari kita pergi sekolah, kita masuk kelas, kita tak ponting sekolah, tak ponting kelas, kita akan bersemangat untuk belajar, ya murid-murid. Dan seterusnya mudah memahami isi pelajaran. Jadi bila kita beradab, kita selalu bertanyakan kepada guru pelajaran yang kita tidak faham, kita akan mudah memahami topik-topik yang kita belajar. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi? Adab-adab. Kita lihat kepentingan adab menuntut ilmu, ya. Okey, ada lagi 3. Okey. Ustazah nak Zakwan. Okey, boleh Zakwan bacakan kepada Ustazah 1? Silakan Zakwan. Kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Disayangi guru dan rakan. Ya, terima kasih Zakwan. Okey, sudah pasti kita akan disayangi oleh guru dan juga rakan. Apabila kita beradab di kelas, mengangkat tangan untuk bertanya, kita kita dengan kawan-kawan kita tidak membuat bising, kita berbincang dengan baik. Guru? Boleh kalau memberi salam kepada guru. Bagus, memberi salam kepada guru. Kan, guru masuk, bangun, memberi salam. Kemudian seterusnya akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Taala. Allah sentiasa mengangkat darjat orang yang berilmu. Okey, murid-murid tahu apa perbezaan orang yang tidak berilmu dan dengan orang yang berilmu. Cuba fikirkan. Sudah mestinya Allah akan angkat darjat, Allah akan lebihkan orang yang berilmu berbanding orang yang tidak berilmu. Itu kepentingannya. Okey, yang terakhir, kita akan menjadi lebih bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari setiap hari di dalam kelas di sekolah. Okey, contoh hari ini kamu semua belajar dengan ustazah adab-adab menuntut ilmu, kan? Dan kepentingannya jadi kita lebih semangat untuk mengamalkan setiap hari. Okey, seterusnya ustazah nak tanya kepada murid-murid di dalam Google Meet, berikan seorang satu contoh kepentingan tadi. Okey, yang pertama Amanda, silakan. Sebut saja yang kita dah belajar tadi, kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Silakan Amanda. Silakan Amanda. Tak perlu ikut urutan yang Amanda ingat. Okey, Amanda belum bersedia agaknya. Okey, kita teruskan dengan Zakwan. Okey. Boleh Zakwan sebutkan satu saja. Zakwan. Kepentingan adab menuntut ilmu. Ilmu bertambah berkat. Hidup bertambah berkat lah Ustazah. Bagus. Tahniah. Betul. Tahniah Zakwan. Hidup bertambah berkat. Okey, ini kepentingannya. Ustazah ada tampal kat sini, ya. Dapat ganjaran ni? Okey, boleh. Okey. Memang layak untuk mendapat ganjaran daripada Ustazah. Zakwan. Okey, seterusnya. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, bagus. Alif, silakan. Silakan Alif. Mudah memahami isi pelajaran. Ya, betul, tepat sekali. Kita akan jadi mudah lebih memahami isi pelajaran. Okey, betul. Tahniah. Lebih memahami isi pelajaran. Itu isi yang pertama tadi. Okey. Yang seterusnya, ada lagi? Okey, baik. Okey, kalau tak ada, okey, tahniah, semua dah faham. Okey, kita akan minta seorang murid kita buat rumusan hasil pembelajaran pada hari ini. Kita nak buat rumusan dah Ustazah? Ya. Okey. Memandangkan saya tengok kawan-kawan saya dalam talian semuanya faham. Kan? Nampak ada yang berjaya kumpul markah ganjaran ni. Jadi siapa yang nak buat rumusan tu Ustazah? Okey, siapa yang... Okey, Dani. Bersetuju untuk membuat rumusan. Okay, silakan Dani. Apa yang kita belajar hari ini? Okey, Dani buka mikrofon. Tak dengar suara Dani. Dani? Mengamalkan adab untuk ilmu mengikut sunnah Rasulullah akan dapat berkataan hidup dan dapat memberikan manfaat kepada diri dan masyarakat.
Ya, tepat sekali. Okey, bila kita beradab akan memberikan kita lebih bertambah berkat dalam bentuk ilmu dan kita menjadi seorang yang sangat berguna di dalam terhadap diri sendiri dan juga kepada masyarakat kita, Mira. Okey, Ustazah nak juga galakkan murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet sentiasa berdoa, membaca doa, belajar sebelum kita memulakan pelajaran kita di dalam kelas. Seperti mana yang saya tunjukkan di slide, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca awal kelas tadi, Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang maksudnya, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmahmu dan limpahkanlah ilmu khazanah rahmatmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Amin. Ya, kita kena adab kita antara salah satunya tadi dengan berdoa. Apabila kita berdoa, menambah lagi keberkatan, kefahaman terhadap ilmu yang kita belajar. Betul tu. Jadi Ya, betul, antara Mira. adab dalam menuntut ilmu ialah dengan membaca doa terlebih dahulu. Kan macam kita tahu ilmu itu sifatnya cahaya. Sifatnya betul. suci cahaya. Jadi untuk mendapatkan cahaya itu hati pun kena sentiasa bersih. Jadi baca doa terlebih dahulu kawan-kawan. Dan kalau saya boleh berkongsi sedikit antara adab lain yang mungkin murid-murid boleh amalkan di sekolah, kalau kita lihat sewaktu zaman Imam Al-Ghazali, Ustazah. Ya. Imam Al-Ghazali pun dia beradab dengan gurunya. Ketika gurunya berjalan, dia tidak akan memotong gurunya tapi akan berjalan di belakang guru. Jadi diharapkan ilmu yang Ustazah Rohani kongsikan kepada anda semua memberi manfaat dan boleh dijadikan sebagai tauladan. Okey Ustazah, bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid pada hari ini? Okey, Ustazah bagi semua 10 bintang untuk prestasi pembelajaran hari ini dengan melihat kepada kefahaman mereka semua. Nampak dah jelas dan faham, insya-Allah. Tepuk tangan kawan-kawan, tepuklah sikit dapat 10 bintang ni. Tahniah. Okey Ustazah. Di mana mereka boleh dapatkan rujukan? Ya, jangan lupa murid-murid Ustazah di Google Meet dan juga di rumah boleh dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini di portal The5 KPM. Baiklah, terima kasih Ustazah Rohani atas kesudian bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ingat pesan Ustazah, sentiasa jaga adab dalam mempelajari ilmu. Saya Syarah Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.